Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana mengizinkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mana memberikan kepada kita ruang dan juga masa yang mana kita boleh merungkaikan satu tajuk yang diberikan, iaitu media sosial antara pahala dan juga dosa. Jadi di pagi yang mulia ini dan juga sidang hadirin sekalian, saya selaku moderator anda pada pagi ini dan nama diberi Muhammad Muhaimin bin Mat Fauzi akan menerangkan kepada kalian bagaimananya berlakunya forum kita pada pagi ini. Jadi forum kita ini terbahagi kepada beberapa slot, yang lebih kita khususkan kepada 3 slot, yang mana ketiga-tiga slot ini akan disampaikan oleh panel kita yang ada peranannya yang masing-masing. Jadi slot ini akan diisi dengan kupasan menarik dari 4 orang panel untuk slot pertama. Tanpa melengahkan masa, saya terus menjemput Muhammad Syafiq, kemudian disambung kepada panel yang kedua, dan seterusnya akan disambung kepada panel yang ketiga, dan juga panel yang terakhir, panel yang keempat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya muliakan, para guru, asatizah sekalian, ustaz-ustaz, alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya sekalian. Semoga mudah-mudahan kita dilimpahkan segala rahmat olehnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk yang mana tajuk ini sering disebut-sebut, yang mana tajuk ini sangat masyhur di kalangan rakyat Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan ialah media sosial antara pahala dan dosa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita melihat pada maksud media sosial itu. Apakah itu media sosial? Kalau kita lihat pada Wikipedia, media sosial ialah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Wikipedia ini memberitahu kita bahawasanya media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian, iaitu media sosial ini tidak lain dan tidak bukan digunakan secara online, bahasa mudah kita, dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri. Maksud kata di sini, semua orang apabila menggunakan media sosial ini
mudah untuk kita menyertai, maksud kata menyertai media sosial, masuk ke meeting ke apa-apa saja. Berkongsi, iaitu berkongsi berita, tak kisah macam kita akan berkongsi kisah-kisah yang mana akan ada orang tulis di dalam media sosial itu, ataupun kita berkongsi macam kalau perempuan mereka akan berkongsi cara masakan, contohnya masakan Thailand contoh. Itu maksud dia. Dan seterusnya, dan mencipta isi kandungan tersendiri. Maksud kata di sini mencipta isi kandungan tersendiri ialah kita menceritakan, ataupun kita senang cerita, kita buat konten yang kita ada, konten yang kita terlintas dalam fikiran, apa yang kita boleh buat. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein, itu nama dia, mendefinisikan media sosial ini ialah sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet. So maksud kata apabila media sosial ini tiada internet, maka media sosial ini tak boleh berhubung dengan elok. Maksud kata di sini, kalau tak ada internet, tak bolehlah buka media sosial itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam Wikipedia ini ia mengatakan iaitu media sosial datang dalam pelbagai format termasuk blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia maya, di mana ia membolehkan naikkan dan perkongsian karangan, gambar, video, audio dan grafik sesama rakan sepenggunaan yang boleh memberikan maklum balas secara terbuka dalam masa yang lebih cepat dan tidak terhad ruang berbanding media tradisional, termasuk percetakan dan penyerahan. Maksudnya di sini, media sosial yang kita ada sekarang ni, kita boleh memuat naikkan, iaitu kita boleh post apa saja yang kita nak, maksud kata karangan ke gambar yang kita nak upload. Seperti contoh, kita boleh upload di Instagram. Anak-anak muda sekarang kalau kita nak post satu gambar itu, mesti akan post di Instagram. Video di Instagram boleh, Facebook boleh, audio di WhatsApp dan grafik sesama rakan sepenggunaan. Maksud kata kita boleh post dan share benda tersebut dengan rakan-rakan yang ada internet, yang ada media sosial. Apabila kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan sepenggunaan, dan mereka boleh memberi maklum balas ataupun mereka boleh respon dengan cepat dan tidak terhad berbanding dengan media tradisional. Maksud kata media tradisional ini seperti macam zaman dahulu, kita menggunakan burung untuk sampaikan surat ataupun perutusan. So di sini, apa yang kita ada sekarang ini, kita patut bersyukurlah kepada Allah SWT, kerana sekarang zaman dah mudah. Ya, sekarang zaman dah mudah. Kita boleh menggunakan media sosial sebagai rangkaian, ataupun kita boleh berhubung dengan seseorang itu tanpa menggunakan media tradisional. Maksud kata macam saya kata tadi, kita tidak akan gunakan macam media percetakan. Kita tak perlu dah menulis, guna pensel, guna dakwah apa semua. Sekarang di dunia yang zaman 2021 ini memang mudah sekarang. Media sosial kita boleh berkongsi gambar, berkongsi audio. Kalau macam contoh, kita boleh berkongsi resepi masakan macam perempuan kan. Itulah sedikit apa yang nak dimaksudkan oleh media sosial itu. Selepas ini saya akan memberikan peluang kepada sahabat-sahabat saya lain untuk membahaskan apa yang dimaksudkan media sosial, iaitu antara pahala dan juga dosa. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kepada semua atas ucapan saya ataupun penyampaian saya yang kurang menarik. Saya harap ke hadapan nanti saya akan memperbaiki apa yang boleh, apa yang kurang, apa yang terlebih, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel yang pertama kerana telah menerangkan tentang apa itu media sosial. Okey, seterusnya
mari kita bersama-sama mendengar tentang apa itu cabaran media sosial kepada masyarakat pada zaman moden sekarang. Okey, cabaran yang pertama ialah cabaran dari segi perpaduan. Cabaran yang kedua pula ialah cabaran dari segi penyebaran fitnah dan gosip. Yang ketiga pula ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Dan yang keempat, cabaran dari segi kehidupan. Okey, untuk yang pertama, cabaran dari segi perpaduan. Okey, kita boleh lihat di media sosial pelbagai jenis isu. Contohnya seperti isu-isu politik, isu-isu keagamaan, isu-isu perkauman dan sebagainya. Tidak kiranya isu itu daripada sekecil-kecil isu hinggalah sebesar-besarnya dapat dilihat di media sosial. Okey, selain itu juga, melalui media sosial kita boleh mengeluarkan pandangan dan tanggapan tanpa memikirkan akibat dan kesan daripada ucapan dan pandangan yang kita berikan. Contohnya di media sosial seperti Facebook terutamanya. Di Facebook tidak kira tingkat umur melayari Facebook dan tidak kira tingkat umur juga memposting pelbagai-bagai pengisian ataupun nak kongsi tentang kehidupan, post gambar-gambar dan sebagainya. Dan dekat situ juga kita boleh letakkan komen. Hal ini juga boleh menyebabkan kesan negatif kepada masyarakat zaman moden sekarang jika tidak menjaga tutur kata dan sebagainya. Okey, selain pada itu juga yang kedua ialah cabaran dari segi penyebaran fitnah dan gosip. Hal ini selalunya berlaku di Twitter, terutamanya tentang isu-isu artis, kehidupan artis, skandal dan sebagainya. Hal ini akan memberi negatif yang impact yang tidak baik, terutama di golongan remaja. Okey, yang ketiga pula ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Okey, melalui media sosial kita boleh melihat pelbagai jenis trend-trend terkini, terutamanya mengenai fashion, terutamanya TikTok dan sebagainya. Remaja-remaja zaman sekarang lebih mudah terpengaruh dan terhibur dengan aktiviti yang menyeronokkan seperti TikTok terutamanya, untuk menjadi famous dan sebagainya, mengikuti budaya-budaya berdarat, trend-trend terkini dan sebagainya. Okey, yang keempat pula ialah cabaran dari segi kehidupan. Okey, cabaran dari kehidupan ialah seseorang individu ni akan menjadi antisosial dan kurang bercakap di antara ahli keluarga kerana selalu bermain dengan gadget, melayari laman media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan kurang berinteraksi sesama keluarga. Hal ini akan mengurangkan silaturahim di antara keluarga. Bukan sahaja keluarga, kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya juga akan terefek dengan kurangnya disebabkan oleh media sosial ini. Okey. Selain itu juga kita juga boleh lihat zaman sekarang remaja lebih suka bermain game, tidak kira di mana, walaupun ketika bersama keluarga, keluar bersama kawan, telefon mesti akan berada di tangan untuk bermain. Dan hal ini menyebabkan silaturahim dan percakapan di antara kawan tu berkurang dan keluarga jadi lebih renggang. Oleh itu, saya berharap anak-anak muda dan remaja-remaja zaman sekarang dapat menghadapi cabaran-cabaran media sosial di zaman moden ini dengan lebih berhati-hati. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita boleh teruskan dengan panel yang seterusnya, iaitu dengan kebaikan media sosial. Okey, terima kasih.
Terima kasih kepada saudari Khairun Nisa atas hujah beliau sebentar tadi. Kini tiba giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrina Iwani binti Mahathir. Pada kali ini, saya ingin mengupaskan satu tajuk mengenai kebaikan media sosial kepada semua golongan masyarakat, termasuk golongan tua, remaja maupun kanak-kanak. Pada masa ini, penggunaan laman sosial melalui internet amat popular di Malaysia. Laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya mendapat perhatian masyarakat di negara ini, terutama golongan remaja. Laman sesawang rangkaian sosial tersebut telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini. Remaja kini telah menjadikan penggunaan laman sosial di internet ini sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Hal ini disebabkan oleh aplikasi yang terdapat di laman sosial yang canggih dapat menarik perhatian masyarakat di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan laman sosial dapat menambah kenalan yang baru di samping hubungan yang telah lama terputus dapat dieratkan semula. Apabila seseorang itu telah menamatkan sesuatu pengajian di sekolah, menyebabkan mereka telah terputus hubungan di antara satu sama lain. Laman sosial ini digunakan sebagai satu medium utama untuk mencari kenalan lama yang telah terputus. Mereka yang mengetahui kerjaya yang telah diceburi oleh rakan mereka dan dapat berinteraksi antara satu sama lain. Melalui laman media sosial juga, kita boleh mencari kenalan yang baru untuk berkongsi hobi atau minat yang sama. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak mereka menyertai kumpulan atau aktiviti seperti berbasikal yang dianjurkan oleh kelab atau persendirian di laman sosial media. Mereka boleh mengikuti perkembangan anak-anak mereka yang berbasikal dengan perkongsian gambar atau video oleh penganjur kelab tersebut, di mana ibu bapa akan menjadi lebih tenang dalam memastikan anak-anak mereka meluangkan masa dalam perkara yang bermanfaat. Sekiranya minat anak-anak dalam hobi yang sihat menjadi semakin berkembang, maka ibu bapa wajar menyokong dan menggunakan platform media sosial ini untuk berkongsi bakat mereka kerana ia mampu menjana pendapatan sampingan atau menarik minat penaja. Selain itu, ramai remaja juga menghabiskan masa mereka dengan laman sosial. Dengan adanya laman sesawang sosial, mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan melayari Facebook dan sebagainya. Bagi mereka yang bijak, di samping mengisi masa lapang, ada antara mereka yang membuat bisnes dan membuat promosi melalui laman sesawang sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga dapat menjadikan laman sesawang sosial tersebut sebagai alternatif untuk menambahkan pendapatan bulanan mereka. Laman sosial juga telah memberikan dimensi baru dalam bidang perniagaan, di mana promosi dan produk dapat diketengahkan kepada golongan sasaran menggunakan kos yang lebih rendah dan mudah. Jika dahulu kos pengiklanan di televisyen atau papan tanda di jalan raya boleh mencecah ribuan ringgit, tetapi kemudahan teknologi hari ini hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya pengusaha-pengusaha dalam menguasai cara atau ilmu mempromosi produk menggunakan laman sosial. Pengusaha hendaklah kreatif dalam menyampaikan imej produk mereka dan boleh berkongsi testimoni daripada pelanggan terdahulu tentang produk anda sebagai strategi mempromosi produk di laman sosial media. Seterusnya, kebaikan media sosial ialah kemudahan untuk menyebarkan maklumat. Sebagai contoh, di waktu dulu ketika ingin melakukan majlis jemputan kahwin, perlu mencari alamat rakan-rakan masing-masing. Tetapi kini, dengan kecanggihan laman sosial, kad kahwin boleh diletakkan di sana dan dimaklumkan kepada rakan-rakan. Mudah dan sangat cepat. Permintaan bantuan cemas seperti derma darah jenis tertentu untuk membantu pesakit ternak juga dapat disebarkan. Kes-kes penipuan dan wajah penjenayah dapat disebarkan dalam usaha membanteras jenayah. Di samping itu, kebaikan media sosial ialah perkongsikan maklumat dan ilmu.
Kalau kita bijak mencari kawan yang sesuai, kita akan mendapat maklumat terkini dengan cepat. Ada rakan-rakan yang rajin berkongsi berita dan maklumat untuk dikongsi bersama. Sebagai contoh, laman sosial dapat menggantikan TV untuk mengetahui berita terkini. Malah, perbicaraan mahkamah diketahui dengan serta-merta melalui Twitter dan laman web tertentu. Laman sosial amat berfaedah kepada kita kerana ia mampu menambah ilmu pengetahuan kita dari segi pelbagai perkara. Pengguna dapat bertukar pandangan, cadangan dan berkongsi ilmu baru melalui rangkaian alam maya. Agensi wartawan atau berita juga telah menggunakan laman sosial di mana berita-berita terkini atau isu terkini dapat disampaikan secara terus tanpa menunggu siaran berita televisyen. Tambahan pula, perkongsian ilmu di laman sosial tidak terhad penulisan sahaja. Pendekatan seperti video telah menjadikan laman sosial lebih interaktif dan bermanfaat kepada kita. Laut ditimba tak akan kering. Begitulah perumpamaan peribahasa Melayu di mana pengajian ilmu pengetahuan itu tidak akan habis selagi hayat dikandung badan. Kesimpulannya di sini, pengguna laman media sosial dengan bijak mampu memberikan faedah yang berganda kepada kehidupan kita. Penerapan etika yang baik dan mempelajari pendekatan interaktif dalam aplikasi-aplikasi media sosial adalah perkara utama dalam memanfaatkan laman media sosial. Maka setiap pihak, terutamanya ibu bapa, hendaklah bersama-sama celik ilmu dalam menggunakan laman sosial media agar anak-anak juga memanfaatkan penggunaannya dengan sebaik mungkin. Seperti peribahasa Melayu, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, yang membawa maksud jika ibu bapa menunjukkan teladan yang baik, maka baiklah perangai anak-anak mereka. Jika sebaliknya, maka buruklah akibatnya. Marilah kita bersama-sama mengatur langkah menjadi rakyat yang bijak dalam menggunakan teknologi agar dapat melahirkan negara yang berdaya saing dengan kompetitif dalam era kemajuan globalisasi ini. Media sosial hanyalah alat dan medium perkongsian sosial. Yang perlu dididik ialah pengguna media sosial agar matang dalam pertimbangan sesuatu tindakan yang diambil. Jangan menjadikan media sosial sebagai gudang dosa, rugi. Jadikanlah media sosial sebagai gudang pahala. Kongsi, ceritakan dan tular akan perkara yang benar, perkara yang bermanfaat dan perkara yang ada nilai pengajaran dan pendidikan. Hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilih." Sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan, yakni kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian sahaja daripada saya. Maaf jika tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya serahkan slot seterusnya kepada saudara Muhammad Zaim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada saudara Afrina di atas pencerahan daripada beliau sebentar tadi, dan saya akan sambung sedikit lagi pencerahan untuk slide ini dengan tajuk keburukan media sosial. Umum kita ketahui keburukan media sosial ini sebenarnya sangatlah banyak, tapi saya akan ambil beberapa poin yang relevan lah dengan zaman kini. Baik, poin yang pertama, media sosial dijadikan sebagai platform untuk memfitnah atau platform menyebarkan fitnah. Kalau kita lihat di media sosial pada zaman sekarang, fitnah itu memang sangat berleluasa. Ada saja setiap kali isu-isu yang sensitif mesti ada fitnah, dan juga disusul dengan mereka yang ingin menjadi batu api. Baik, ada satu trend atau yang terkini lah, yang juga agak merisaukan. Apabila ada segelintir individu ini, mereka ini sanggup membuat akaun palsu untuk dijadikan media fitnah ataupun
medan untuk jadikan sebagai platform untuk menjadi batu api lah. Mereka anggap benda ni hanyalah sebagai main-main. Mungkin ada yang menganggap main-main, mungkin ada yang serius. Tapi yang kita risaukan adalah mereka yang buat ini adalah mereka yang beragama Islam lah, mereka yang Muslim. Kita perlu ketahui bahawasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saya tak daripada anda mempunyai tanggungjawab, dan saya tak tanggungjawab itu akan dipertanggungjawabkan ke atas anda di akhirat kelak. Dalam kata yang lain, apa yang anda buat hari ini akan disoal dan dihisab di akhirat kelak. Jadi anda kata kalau anda buat akaun palsu ini, walaupun anda dah delete, dah padam dan sebagainya, benda itu tak akan dihisab dan disoal di akhirat kelak. Jangan ingat anda dah terlepas sebab anda dah padam, hanya padam di laptop atau padam di aplikasi sebagainya lah. Tetapi di dalam catatan ini tulis oleh malaikat di kiri dan kanan kita, anda tak boleh nak padam yang tu. Jadi benda itu akan dibawa ke akhirat dan akan disoal di sana lah. Jadi kalau anda ada 10 akaun, bermakna 10 akaun anda akan dihisab. Jadi sebelum anda buat, fikir terlebih dahulu, gunakan akal dan fikiran. Yang kedua, media sosial juga telah menyumbang kepada keruntuhan akhlak remaja zaman sekarang. Ini suatu benda yang sangat serius. Kalau kita lihat di media sosial sekarang, sudah ada banyak orang remaja yang sebarkan. Mereka bukan orang yang sebarkan benda ni, mereka sendiri yang menyebarkan video-video yang menggairahkan, yang mengaibkan, yang melucahkan. Bahkan ada juga mereka yang membuat status yang mengaibkan diri mereka sendiri, memalakan diri mereka sendiri, tapi mereka ini tidak sadar. Mereka hanya menganggap benda itu sebagai benda biasa, benda ataupun mengikut trend, ataupun sekadar ianya spotting semata-mata. Baik, Nabi SAW pernah bersabda, serta agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak agama Islam adalah malu. Dalam kata lain, apabila mereka ini telah menyebarkan video-video yang mengaibkan diri mereka sendiri, mana mereka sudah pun tidak ada sifat malu dalam diri mereka. Kalau kita rujuk pada hadis Nabi tadi, akhlak agama Islam adalah malu. Bermakna kalau tak ada sifat malu dalam diri mereka, mereka juga sudah pun tidak mempunyai akhlak. Ingat, al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Bila tak ada sifat malu dalam diri mereka, dan diri mereka dan diri kita, bermakna separuh iman kita dah tak ada. Benda ni bukan benda yang main-main, benda ni benda yang sangat serius. Anda menganggap benda ni sebagai main-main saja, sebagai sesuatu yang sporting, tapi anda perlu ingat benda ni boleh mengaitkan dengan akhlak anda, keimanan anda. Jadi sebelum anda buat benda-benda tu, fikir terlebih dahulu. Nak upload video, gambar, status dan sebagainya, rujuk terlebih dahulu pada mereka-mereka yang alim sekeliling anda, ataupun rujuk kepada kitab kita, Al-Quran Karim, ataupun pada hadis-hadis Nabi sebagainya, sebelum kita sebarkan. Baik, yang ketiga, media sosial dijadikan sebagai medan penjualan barang-barang haram lah. Kalau kita lihat yang terkini, yang agak merisaukan kita adalah media sosial ini dijadikan sebagai hub penjualan pil pengguguran janin ataupun pengguguran kandungan. Ini sikit sebanyak akan menyumbang kepada satu budaya yang tidak sihat, budaya yang menganggap pengzinaan itu sesuatu yang biasa, kerana benda itu dah senang kita peroleh. Untuk benda yang untuk menggugurkan kandungan itu sudah senang diperolehi, jadi mereka ini akan menganggap pengzinaan ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Buat-buat kalau mengandung, beli pil di media sosial. Jadi benda ini sangat merisaukan kita lah. SKMM, Suruhan Jaya Komunikasi pun sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa, pihak yang terutama sekali lah, untuk membatras kegiatan ini. Dan kita semua
yang masa dia akan fikiran waras ini, kita juga perlu membantu pihak berkuasa dalam menangani hal ini, kerana kemungkinan individu yang terjebak dengan benda ini adalah ahli keluarga kita sendiri. Jadi kalau ada akaun-akaun yang menjual benda-benda haram di media sosial ini, kita perlulah report kepada Suruhanjaya Komunikasi lah, ataupun kepada PDRN dan sebagainya lah, kepada pihak yang berkuasa. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel-panel sekalian kerana telah memberikan penerangan yang sangat jelas berkaitan media sosial daripada kebaikan dan juga keburukannya. Dengan ini, kita dapat mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan media sosial yang sebenar-benarnya. Jadi, seterusnya kita akan menuju kepada slot yang kedua, yang mana kita akan menunjukkan cara-cara untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk memanfaatkan media sosial kita agar kita boleh melakukan media sosial tersebut ke arah kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat umum. Tanpa melengahkan masa lagi, saya selaku moderator anda pada pagi ini ingin terus menjemput panel yang seterusnya bagi menyampaikan tutorial ataupun cara-cara menggunakan media sosial ke arah kebaikan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Naim kerana sudi untuk menjemput saya ke slot yang kedua. Okey. Nama saya Muhammad Fahan. Saya dari Kuliah Muamalat, Pentadbiran Perniagaan, SEM 3. Okey. Topik saya pada hari ini, saya ingin berkongsikan cara untuk kita mendapatkan berita ataupun informasi harian di media sosial. Hari ini, terdapat begitu banyak cara untuk kita dapatkan informasi-informasi yang terkini. Antaranya, kita boleh perolehi dari suratan akhbar ataupun majalah-majalah, ataupun yang paling popular di kalangan muda ataupun di kalangan belia hari ini ialah melalui media sosial. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda satu medium media sosial yang sangat popular, iaitu Facebook. Okey, hari ini macam mana saya nak kongsikan kepada anda macam mana dengan menggunakan Facebook kita boleh mendapatkan informasi ataupun berita yang terkini. Okey, kat sini ini adalah Facebook saya, Farhan Ahmad. Okay, bagi anda yang nak berkawan ataupun nak berkenalan, bolehlah request friend ataupun bolehlah follow saya. Bolehlah kita sama-sama berkongsi ilmu ataupun informasi-informasi yang terkini. Okay, sekarang ini macam mana dengan Facebook kita nak dapatkan informasi ataupun berita-berita yang terkini? Okay, yang pertama, kita mestilah pergi dekat search. Kita search berkaitan dengan berita. Okay, kat sini saya search Buletin TV3. Okay, ini adalah Facebook page Buletin TV3. Okay, kalau yang pertama sekali, kita mestilah follow Buletin TV3. Okay, kalau tengok kat sini, saya telah follow. Okay, kat sini kalau kita tengok, Buletin TV3 sentiasa update ataupun sentiasa mengemaskini perkara-perkara yang terbaru. Okay, so bagi anda yang mungkin tidak sempat untuk membaca akhbar ataupun tidak sempat untuk tengok Buletin TV3 melalui televisyen, okay, dengan adanya Facebook, kita boleh dapat berita melalui Buletin TV3. Okay, ataupun kita boleh
dapat informasi dari channel ataupun dari pihak yang lain. Antaranya yang lain ialah Sinar Harian. Okey. Hari ini kita berada dalam dunia yang moden. Okey, jarang sekali untuk kita membaca akhbar menggunakan surat khabar. Okey. Hari ini Sinar Harian pun mempunyai Facebook page yang tersendiri. So, kat sini kita boleh tengok apa laporan ataupun berita yang diupdate oleh Sinar Harian. Okey, antaranya kita tengok di sini 29 minit yang lalu, usaha mengesam pemilik premis serta suspek sedang dijalankan. Okey, yang paling bestnya kita membaca berita menggunakan Facebook ni ialah kita dapat visualize ataupun kita boleh tengok video, kita boleh tengok secara live. Okeynya dianya sangat berbeza dengan membaca surat khabar. Kalau surat khabar kita hanya tengok hanyalah gambar yang tidak bergerak. Okey, dengan melalui Facebook kita boleh tengok video, kita boleh mendengar. So kat situ berita yang kita baca tu kita boleh dengar dan kita boleh faham dan boleh hadam dengan lebih detail. Okey. So banyak lagi sebenarnya channel-channel ataupun pihak yang sentiasa update tentang informasi ataupun berita yang terkini. Ini adalah antara dua contoh yang saya kongsikan kepada anda. Okey. So, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator kita kerana sudi menjemput saya untuk dalam slot yang kedua ini. Itu saya akan berbicara tentang tajuk ataupun topik yang hangat, iaitu cara untuk menekat ataupun kita panggil menapis konten yang dipaparkan di media sosial kita. Sebagai sedia maklum, di dalam media sosial kita ni mesti banyak konten-konten yang dibuat oleh masyarakat tak kira daripada dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, yang mana menunjukkan sifat yang positif ataupun sifat yang negatif kepada diri kita sendiri. Hari ini saya akan berkongsi cara-cara untuk menyekat ataupun menapis konten media sosial yang mana boleh dipaparkan untuk diri kita ataupun yang mana tak boleh dipaparkan untuk diri kita, untuk kepentingan sendiri, untuk menjamin kita ni lebih konsisten dalam melakukan perkara-perkara yang positif dengan menggunakan media sosial ini. Cara yang pertama adalah membuat pilihan yang bijak dalam mengakses mana-mana konten yang berada dalam media sosial kita. Tak kisahlah dalam Instagram, Facebook ataupun Twitter sekalipun, kita perlulah bijak mengakses maklumat. Kerana dengan pilihan tersebut kita akan dapat melihat konten-konten yang positif dan menepis segala konten-konten yang negatif, yang mana kita dapat mengelakkan konten-konten yang tidak sepatutnya kita lihat di dalam media sosial kita. Kita dapat menghilangkan segala-gala kesan negatif tersebut, dan dia akan dalam hal ini dia akan membuat kita ni seperti tidak ada kesan-kesan negatif, ataupun dalam peribadi kita ni tak ada terkesan dengan perkara-perkara yang negatif yang di dalam
konten-konten media sosial sekarang ini. Seperti kita sedia maklum pada sekarang ini ataupun tahun ini, yang mana setiap di dalam media sosial seseorang yang menggunakan apps tu tersebut, tak kisahlah Facebook, Twitter maupun Instagram, banyak konten-konten yang orang kata negatif ataupun lucah, yang mana dapat merosakkan image ataupun kita akan menimbulkan perkara-perkara yang negatif dalam membuat perkara-perkara yang mereka tunjukkan di dalam konten mereka itu. Kita tak sepatutnya mengikuti ataupun kita kata ikut trend-trend yang sekarang ni, yang mana trend-trend yang tidak ada guna, dan ataupun kita lebih lembutnya kita panggil negatif kepada pemuda-pemuda pada sekarang ini. Kita dapat lihat banyak golongan yang seumur ataupun maupun yang bawah umur daripada kita mengikuti konten-konten yang negatif dan tidak ada guna dalam hidup mereka. Saya cakap iaitu kita perlu membuat pilihan yang bijak agar kita tidak terikut dengan perkara-perkara tersebut dan menjamin kehidupan yang positif dalam diri kita ini, serta kita dapat menghindarkan daripada keluarga kita sendiri apabila kita memberi nasihat kepada mereka agar tidak mengikuti perkara-perkara yang negatif yang berada di media sosial mereka ataupun media sosial yang untuk diri kita yang sendiri. Kedua ialah kita sebagai pengguna, kita boleh membuat aduan kepada pihak tertinggi yang ataupun pihak yang membuat apps itu sendiri. Kita boleh report perkara konten-konten yang tidak berguna yang mereka buat tu, agar kita dapat mencegah daripada orang lain mengikuti trend-trend yang negatif ataupun lucah yang dibuat oleh golongan-golongan yang tidak menggunakan media sosial yang sepatutnya, yang orang kata baik ataupun positif dan kepada diri mereka, sehingga kan membuat malu kepada diri sendiri bahkan keluarga mereka sendiri. Yang mana dalam konteks ini kita dapat dengan cara report yang saya beritahu tadi, kita dapat report ataupun buat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dengan cara ini, konten-konten yang mereka buat tu akan disekat ataupun diblok oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam menyekat konten-konten yang negatif kepada orang lain. Itulah beberapa cara ataupun tips untuk menyekat konten yang berada di media sosial kita, dan saya harap semua boleh faham dan boleh mengikuti tips-tips yang saya berikan tadi kepada semua. Okey, sekian daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita untuk slot yang kedua ini, kerana telah memberikan tunjuk dan juga cara-cara untuk memanfaatkan media sosial. Dengan ini, kita dapat mengambil istifadah dan juga faedah yang sangat padat dan mendalam tentang memanfaatkan media sosial kita. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya selaku moderator anda pada pagi ini akan terus kepada slot kita yang ketiga. Di mana slot yang ketiga kita akan menjemputkan panel-panel kita, dan panel-panel kita akan menunjukkan cara-cara ataupun mengajarkan kepada kita tutorial bagaimana kita untuk menggunakan platform media sosial kita. Tanpa melengahkan masa lagi,
saya selaku moderator anda pada pagi ini menjemput panel kita yang seterusnya yang akan mengajarkan kepada kita ataupun menunjukkan cara aplikasi yang tepat untuk kita menggunakan platform media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengiklankan produk jualan di media sosial. Okey, antaranya kita boleh menggunakan platform Instagram, Facebook dan WhatsApp. Kalau kita tengok zaman sekarang, dunia sekarang, hari ini, kita dilanda musibah, iaitu musibah COVID-19 lah. Jadi, ramai sangat pekerja di luar sana yang telah dibuang kerja, especially pekerja-pekerja kilang yang kilang tak mampu lagi untuk menampung gaji mereka. Jadi kita tak boleh nak menggunakan alasan COVID-19, kita tak boleh nak menjana pendapatan. Sebab setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Jadi kita lah kena menggunakan media sosial dengan sebaik yang mungkin. Kalau kita tengok media sosial ni, sebenarnya ramai dah sekarang ni anak-anak muda yang berjaya membuat bisnes dengan menggunakan media sosial. Jadi kita boleh menggunakan media sosial untuk menjana pendapatan kita. Okey, jom kita tengok video sebelah. Okay, seterusnya cara-cara untuk mengiklankan produk jualan di WhatsApp. Jom.
Yang terakhir, cara-cara mengiklankan produk jualan di Instagram. Jadi, kesimpulannya, media sosial juga dapat membantu kita bagi menjana pendapatan. Mungkin kalau kita dah ada pekerjaan yang tetap, kita boleh juga buat sesuatu bisnes secara kecil ataupun besaran sebagai part time untuk kita nak menambah lagi pendapatan kita. Jadi, manfaatkanlah media sosial dengan sebaik yang mungkin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dirahmati tuan-puan sekalian dan seterusnya sahabat seperjuangan saya. Semoga kita dilimpahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, insya-Allah. Terima kasih Tuan Moderator kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan sedikit perkongsian yang bermanfaat kepada anda semua, insya-Allah. Dan kita pun sudah berada di slot terakhir, iaitu slot YouTube, bagaimana untuk menjana wang atau duit dengan menggunakan platform YouTube ni. Okey, baik, kita semua tahu YouTube ni kita selalu tengok video-video yang ada di dalamnya. Kan kita selalu tengok Zuki, kita tengok Syamil Sazli, video-video mereka. Tapi kita tak tahu yang YouTube ni boleh juga untuk kita jana wang, menghasilkan pendapatan kita sendiri dengan menggunakan platform YouTube ni. Persoalannya, bolehkah kita menjana pendapatan dengan menggunakan YouTube ni? InsyaAllah, selagi konten kita ataupun video yang kita sampaikan itu bermanfaat, insyaAllah akan dapat sambutan dan kita pun akan dapat faedah daripadanya. Okey, baik, oleh itu saya akan berkongsi sedikitlah pengenalan untuk kita hasilkan pendapatan menggunakan YouTube. Selebihnya secara terperinci akan disambung pula oleh sahabat saya yang lain. Okey. Yang pertama, kita mestilah membuat satu page ataupun channel kita sendiri. Tak kisahlah nak letak nama apa, asalkan tidak melanggar hukum. Okey, bila dah selesai pendaftaran channel kita, barulah kita boleh untuk memuat naik video ataupun konten-konten yang kita buat dalam channel tu. Untuk menghasilkan konten pula, kita mestilah kreatif, ya.
kita kena kreatif supaya konten tersebut dapat memberi manfaat kepada para penonton, sekaligus channel kita akan dapat sambutan yang hangat. Apabila penonton ramai, views naik, kita pun dapat duit banyak lah kan. Semakin banyak views, semakin banyak duit yang kita akan dapat. Okay, baik, akan tetapi ramai pemula-pemula YouTuber ni tidak ada idea untuk buat konten apa yang bermanfaat untuk disajikan kepada orang awam. Biasalah baru nak menjinak-jinak dalam dunia YouTube ni. Jadi saya akan kongsikanlah sedikit contoh-contoh konten yang boleh dibuat oleh YouTuber-YouTuber yang baru nak mula ni. Okay, antaranya ialah vlogging sambil beriklan, berkongsi tips dan panduan hidup, tutorial masakan. Yang mana suka masak tu bolehlah. Mengajar, konten mengajar ataupun pendidikan, mengajar orang, program affiliate dan promosi servis dan produk sendiri. Iaitu kita boleh promote kita punya produk kita sendirilah yang kita jual dalam YouTube untuk menambah income kita. Dan antara konten yang menarik perhatian ramai orang iaitu konten seperti konten membantu orang-orang yang memerlukan, ya. Seperti yang kita selalu tengoklah, Ustaz Abid Liu, Isa Aisab, Azfa Badrul. Itulah yang saya tahu. Dan ramai lagi YouTuber ni membuat konten-konten seperti ini dengan niat ikhlas lah. Ikhlas, dan mereka ni tidak riak lah. Ikhlas membantu orang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, okey, apabila kita punya channel tu dah berkembang, dah bertambah maju, ada subscribers ramai, like pun ramai, views pun ramai, banyak. Jadi kita orang kata bertambah lagi pendapatan kita tu kan, dengan cara yang lain pula, dengan cara baru, iaitu dengan cara pendapatan yang kita dapat dari iklan AdSense. Iklan AdSense ni adalah iklan daripada Google. Seterusnya produk kan, produk review untuk syarikat tertentu, yang mana ada syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga yang lain akan call kita ataupun hubungi kita untuk mereview produk mereka kan. Dari situ kita akan kita dapatlah keuntungan, pendapatan daripada review produk mereka tersebut. Seperti yang kita tengok YouTuber besar seperti Zuki, Shazmi Shazli, Luqman Podolski, dan ramai lagi lah kan. Isa Aisab. Selalunya dalam video mereka tu, dalam konten mereka ada diselitkan produk-produk review daripada syarikat mana-mana lah, syarikat ataupun peniaga-peniaga yang kontak untuk kontak mereka untuk mereview produk. Dan dari situ dapat juga untuk menghasilkan pendapatan. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian daripada saya yang agak ringkas tentang YouTube ni, sebagai pengenalan sahaja. Jadi kesimpulannya, nak buat YouTube ni kena ada channel, kena buat channel dengan syarat-syarat tertentu, dan lepas tu Google akan bagi kita duit lah. YouTube tu akan bagi kita duit dengan ada syarat-syarat tertentu lah. Dan
secara terperinci akan dijelaskan oleh sahabat saya selepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Naimuddin bin Abdul Latif, selaku penerus untuk slot kita pada kali ini, yang mana kita akan membincangkan atau menyambung perbicaraan sahabat saya tadi berkenaan bagaimana kita nak menjana pendapatan kita melalui YouTube. Okey, sebentar tadi sahabat saya telah menerangkan serba sedikit apa itu YouTube dan bagaimana orang-orang boleh menjana pendapatan melalui YouTube seperti membuat konten, membuat video dan sebagainya lah. Okey, dan di sini kita akan membicarakannya dengan lebih lanjut lagi bagaimana proses-prosesnya tu. Okey, jadi bila kita melakukan perkara ini secara tak langsung, kita dapat menggunakan media sosial ini sebagai sesuatu yang berfaedah, daripada kita duduk saja buka handset ataupun laptop tengok YouTube, kita duduk saja, kita telah buang banyak masa di situ. Jadi bila kita buat benda yang macam ni, kita secara tak langsung boleh menjana pendapatan untuk diri kita sendiri dan secara tak langsung kita boleh meringankan beban ibu ayah kita yang mana menanggung kita sekarang ni. Sangat sesuai untuk pelajar-pelajar universiti, sekolah, tak kisah, kerja sekalipun, dia boleh jadi orang kata pendapatan sampingan untuk kita. Okay, jadi secara tak langsungnya kita akan meneruskan kita punya tujuan kita. Okey, untuk pertama kali bila mana kita nak menjanakan pendapatan melalui YouTube ni, maka haruslah kita mempunyai YouTube, mempunyai channel YouTube. Okey, mudah sahaja untuk kita buat channel YouTube. Pertama kali kita perlulah membuka YouTube. Seeloknya buka di komputer supaya kita lebih mudah prosesnya. Okey, bila kita buka YouTube di komputer, kita pertama kali kita akan perlu sign in dia. Bagi yang mana tak sign in lagi, kena sign in dulu. Kita akan sign in. Selepas mana kita sign in, barulah kita boleh create channel kita sendiri. Sebab YouTube ni, akaun YouTube ni dia menggunakan akaun Google kita. Jadi kita masuk dulu. Di sini saya akan masuk menggunakan akaun baru saya, memandangkan akaun lama saya dah ada channel, jadi kita tak boleh nak tunjuk cara-cara nak buat dia. Okey, jadi kita akan log masuk dulu ke akaun yang baru saya buat ni. Okey, seterusnya bila dah selesai masuk login apa semua, kita akan pergi ke bahagian atas sebelah kanan yang ada tulis yang ada ikutlah setiap akaun dia berbeza huruf dia kan di bulat ni. Okey, tekan di situ dia akan tulis create channel. Jadi di situ kita akan mulakan langkah-langkah kita untuk create channel. Okey, lepas tu no thanks, create channel, get start. Lepas tu dia akan suruhlah kita isi nama apa semua, ataupun di sini ada dua pilihan, sama ada kita nak guna nama asal kita ataupun nak ambil custom name. Jadi terpulanglah kepada kita jika kita ada nama yang spesifik, contoh orang kata gaming ke, ataupun nama-nama tertentu lah yang kita nak buat, kita boleh pilih. Setelah macam saya akan guna custom name. Okay, jadi kita akan ambil custom name. Okay, di sini dia akan suruh kita buat nama untuk channel YouTube kita. Okay, kita buatlah MZ. Okay, di sini saya buat nama channel kita MZ TV. Okey, tanda karat di sini dan kita akan create. Jadi proses dia sangat mudah. Di sini kita kalau ikutkan di sini kita dah jaya membuat channel YouTube kita sendiri. Kita tunggu sekejap. Okay, di sini dia akan loading sikit untuk dia nak create kita punya channel YouTube. Okay, dan selepas ni
adalah aturan-aturan lain yang akan disuruh kita lakukan. Seperti sekarang kita dah berjaya create YouTube kita, tu dia ada suruh untuk kita upload gambar, dan kita kena habaq lah description untuk channel kita ni buat pasal apa, konten-konten apa. Lepas tu kita boleh masuklah custom link untuk website kita jika kita ada website, Facebook, Twitter, apa semua. Okay, itu sangat mudah. Okay, di sini saya akan set up later. Okay, jadi di situ kita dah berjaya membuat kita punya channel YouTube kita sendiri. Okay, bila kita dah berjaya buat channel YouTube kita sendiri, kita dah setting apa semua. Jadi apa perkara yang perlu kita buat seterusnya? Sekarang kita hanya perlu buat konten, buat video. Okay, di sini Google menetapkan beberapa syarat lah untuk mereka membayar kita. Sebenarnya duit ni bukan YouTube yang bayar, tapi Google yang bayar. Jadi selepas mana kita buat channel, YouTube ataupun Google, mereka telah menetapkan sasaran, iaitu untuk mereka membayar kita, maka kita perlulah mengumpul 1000 subscriber. 1000 subscriber. Jadi selagi mana kita tak dapat 1000 subscriber tu, bila kita buat video pun kita takkan dibayar. Jadi first sekali kita buat video untuk kita kumpul subscriber kita. Bila dah berjaya kumpul 1000 subscriber, barulah dia orang akan hantar satu surat daripada Google AdSense yang mana dia pakai habaq untuk berlakunya pembayaran dan sebagainya lah. Jadi bila dah dapat surat daripada Google AdSense tu, barulah mereka akan bayar kepada kita video-video yang kita buat. Okey, itu untuk syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua pula, setiap video yang kita buat dia perlu ada target jam dia. Contohlah saya kata video yang kita buat perlulah mendapat tontonan sebanyak 250,000 minit. Jadi selagi mana tak sampai capaian 250,000 minit, maka video kita tak akan dibayar. Tapi harga tetap akan berjalan. 50,000 view, berapa yang akan dibayar? 100,000 view, berapa akan dibayar? Dia akan berjalan. Cuba kiraan untuk minit yang ditonton adalah 250,000. Jadi kena kumpul. Jadi kena kumpul benda tu, ataupun buat video yang panjang sikit, 8 minit ke atas apa semua. Dan selepas itu kita Google AdSense akan bayar kepada kita. Okey, untuk permulaan ya, mengambil masa yang agak lama untuk kita nak claim duit tu, sebab proses awal dalam masa 3 bulan jugalah untuk kita nak ambil duit ataupun proses pengambilan duit pada awal ni. Tapi itu pada awal je. Nanti last kali tu dia akan mudah. Jadi bila kita dah sampai tahap tu, maka kita hanya perlu memikirkan konten-konten ataupun video apa yang kita nak buat supaya sentiasa menarik orang untuk melihat kita punya video. Okey, di samping kita buat video ni, bagaimana kita nak tarik lagi orang untuk melihat video kita, ataupun kita nak buat sesuatu yang lain untuk menjana pendapatan kita. Okey, kita boleh buat paid review berbayar. Seperti mana kita review produk-produk, ataupun kita review syarikat-syarikat. Dan secara tak langsung mereka akan bayar kepada kita. Okey, sekiranya jika YouTube kita ataupun channel kita dah terkenal, yang mana setiap kali video kita dipost akan mendapat tontonan 100,000 ke atas. Okey, jadi syarikat-syarikat ataupun produk-produk yang orang kata nak memasarkan produk mereka akan lebih yakin kepada kita untuk mereka nak kita mempromosikan produk mereka. Okey, jadi di situ kita akan mengenakan bayaran lah. Seperti mana yang Zuki, salah satu YouTuber terkenal, buat paid review dengan mengambil harga RM5,000 sekali paid review. Okey, bayangkan 5,000 kalau kata dalam sebulan ada 2 kali paid review, 2 produk, dia dapat 10,000 dah. Jadi kita tak kisah, kita tak heran lah orang yang buat YouTube ni boleh pakai Mustang, boleh pakai kereta-kereta sport, GTR dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya benda-benda ni mampu menjana pendapatan yang sangat lumayan jika kita buat betul-betul. Tapi jangan lupalah, jika kita ni seorang pelajar, kita perlulah fokus pada pembelajaran dan menjadikan perkara-perkara ni sebagai sampingan dahulu. Kerana ilmu pengetahuan tu lebih penting daripada semua benda ni.
Okey, jadi begitu saja pengalaman saya berkaitan dengan YouTube ni, bagaimana kita nak create YouTube, bagaimana kita nak menjana pendapatan kita. Semoga perkara ni menjadi satu informasi yang sangat berguna untuk penonton-penonton sekalian. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana pada pagi ini kita telah jaya menyelesaikan program kita dengan jayanya, dan semoga saya mewakili semua para panel termasuk moderator sekali mengucapkan terima kasih kepada semua para penonton kerana sudi meluangkan masa untuk menerima dan menonton live kami di FB. Semoga ilmu yang diberikan dan maklumat-maklumat yang telah disampaikan berguna kepada para penonton sekalian, dan semoga kita semua sentiasa mendapat keberkatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.